saya Syukri. Hai, saya Fatini. Hai, saya Wan. Hai, saya Arif. Hai, saya Firdaus. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Oh, won't you please take me home? Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Oh, won't you please take me home? Lakuan Tutur telah diperkenalkan oleh Austin pada tahun 1962 dalam bukunya iaitu How to Do Things with Words dan diperkemaskan lagi oleh Sir pada tahun 1969. Lakuan tutur boleh difahamkan sebagai menyampaikan sesuatu ayat tidak hanya memfokuskan kepada menyampaikan sesuatu, malahan mengandungi lakuan-lakuan tutur seperti berjanji, mengancam, mengarahkan dan sebagainya. Lakuan tutur ini biasanya menghubungkan antara makna dan lakuan dalam sesuatu pertuturan. Terdapat pelbagai jenis lakuan tutur, namun Austin telah membahagikan kepada 3 komponen utama iaitu locutionary, illocutionary dan perlocutionary. Begitu juga Sir yang membahagikan kepada 5 komponen utama iaitu commissive, defective, directive, declarative dan representative. Dalam kajian ini, lakuan tutur kritikan yang digunakan adalah mengikut kerangka teori Nguyen. Menurut Nguyen, terdapat 15 jenis lakuan tutur kritikan. Namun Nguyen telah membahagikan kepada 2 strategi utama iaitu strategi terarah dan strategi tak terarah. Dalam kajian ini, kumpulan kami menggunakan 2 objektif kajian iaitu pertama, mengenal pasti perbandingan jenis lakuan kritikan yang digunakan oleh pelbagai kaum dalam kalangan pelajar UPM. Yang kedua, menganalisis perbandingan kecenderungan penggunaan strategi kritikan yang digunakan oleh pelbagai kaum dalam kalangan pelajar UPM. Kawasan dan masyarakat yang berbeza tentunya menggunakan lakuan tutur kritikan yang berbeza di antara satu sama lain. Berdasarkan data kajian yang lepas, bahasa Vietnam menggunakan 6 strategi terarah dan 9 strategi tak terarah di dalam lakuan tutur kritikan mereka. Berbeza dengan Arab Jordan yang menggunakan 7 lakuan tutur yang terarah dan 11 lakuan tutur yang tak terarah. Namun begitu, sukar untuk mencari pekali tempatan yang menjalankan kajian lakuan tutur kritikan ini menggunakan model kritikan Nguyen. Oleh itu, kajian pada kali ini kami akan memfokuskan kepada lakuan tutur kritikan dengan menggunakan model Nguyen ini. Pada dasarnya kami telah memilih sebuah teori yang diberi nama model strategi kritikan Nguyen. Model ini telah direka atau dicipta oleh seorang ahli linguistik yang berasal daripada Vietnam yang bernama Nguyen Tay Tu Minh pada tahun 2005. Secara konseptualnya, model ini memberi gambaran secara terperinci dan jelas tentang bagaimana seorang penutur tersebut boleh mengujarkan lakuan kritikannya kepada pendengar menerusi beberapa jenis lakuan kritikan yang dicadangkan oleh Nguyen yang dikelompokkan kepada beberapa strategi kritikan. Dalam hal ini, Nguyen telah membahagikan kepada 2 strategi kritikan yang boleh digunakan oleh seseorang penutur. Yang pertama adalah strategi kritikan terarah dan yang kedua adalah strategi kritikan yang tidak terarah. Dalam strategi kritikan terarah, penutur akan mengujarkan kritikan mereka secara tersurat tentang tindakan, perlakuan ataupun ujaran yang dilakukan oleh pendengar. Tindakan ini juga akan menyebabkan ancaman kepada air muka positif pendengar. Secara mudahnya, kita boleh ringkaskan bahawa strategi ini adalah strategi mengkritik secara direct. Dalam strategi kritikan tidak terarah pula, penutur akan mengujarkan kritikan mereka secara tersirat terhadap tindakan, perlakuan ataupun ujaran yang dilakukan oleh pendengar. Dalam hal ini, tindakan ini juga akan menyebabkan air muka negatif pendengar terancam. Kita boleh ringkaskan strategi ini sebagai satu strategi kritikan yang bersifat indirect. Pada masa yang sama, Nguyen juga telah mencadangkan beberapa jenis lakuan kritikan yang dikelompokkan kepada 2 strategi tersebut. Nguyen telah mengelompokkan 6 jenis kritikan yang dikategorikan dalam strategi kritikan terarah. Jenis kritikan yang pertama adalah penilaian negatif. Kita boleh ambil contoh apabila penutur mengujarkan kritikan yang berbunyi, perangai awak ini tidak berapa baik kepada pendengar. Jenis yang kedua adalah penolakan. Dalam hal ini kita boleh lihat apabila penutur mengujarkan kritikan yang berbunyi, saya tidak suka melihat muka awak kepada pendengar. Jenis yang ketiga adalah pengenal pasti masalah. Dalam hal ini kita boleh lihat apabila seorang penutur mengujarkan kritikan kepada pendengar yang berbunyi, baju yang awak pakai ini ketat dan sempit. Jenis yang keempat adalah kesan dan akibat. Jenis ini boleh dilihat apabila penutur mengujarkan kritikan yang berbunyi, perhatikan awak ini akan menyebabkan orang semakin marah terhadap kita semua.
Jenis yang kelima adalah ekspresi tidak bersetuju. Jenis ini kita boleh lihat apabila penutur mengujarkan kritikan mereka dengan menyatakan bahawa saya tidak bersetuju untuk menjadi suami awak. Dan yang terakhir sekali adalah pernyataan kesukaran. Kita boleh lihat jenis ini apabila penutur mengujarkan lakuan kritikan yang berbunyi, saya tidak faham dengan perangai awak ini. Bagi strategi kritikan tak terarah pula, Nguyen telah mengkategorikan 9 jenis kritikan yang terkandung dalam strategi ini. Jenis yang pertama adalah pembetulan. Pembetulan ini kita boleh lihat apabila kritikan yang berbunyi, sepatutnya awak boleh menghubungi dia terlebih dahulu sebelum berjumpa. Jenis yang kedua adalah mengemukakan standard. Kita boleh lihat contoh sebegini dalam ujaran kritikan seperti, sepatutnya awak dah mula memperlahankan kenderaan awak apabila lampu trafik berkawarna kuning. Nasihat tentang perubahan pula, kita boleh lihat apabila kritikan yang berbunyi, saya menasihati awak agar awak jangan rapat dengan dia. Jenis yang keempat adalah tuntutan untuk berubah. Dalam hal ini kita boleh lihat kritikan jenis ini apabila penutur mengujarkan tindakan awak ini wajib awak nyatakan sebabnya. Jenis yang kelima adalah permintaan untuk berubah. Kita dapat lihat kritikan sebegini apabila penutur mengujarkan bahawa saya mohon awak ubah sikap awak yang suka mempermainkan hati lelaki itu. Jenis yang keenam pula cadangan untuk berubah. Kita dapat lihat contoh bagi jenis ini apabila penutur mengujarkan kritikan yang berbunyi, lebih baik jika awak tidak kesana seorang diri. Menunjukkan ketidakpastian yang kita dapat lihat apabila penutur mengujarkan lakukan kritikan yang berbunyi, saya masih ragu-ragu dengan perasaan awak terhadap saya. Jenis yang ke-8 adalah kritikan yang berjenis bertanya atau membuat peradaian. Jenis ini kita dapat lihat apabila penutur mengujarkan, awak yakin dengan apa yang awak cakap ini. Jenis yang terakhir adalah memberi pembayang lain. Kita dapat lihat jenis sebegini apabila penutur mengujarkan kritikan yang berbunyi, perempuan patut tengok memang semua macam ini kah? Baiklah, bagi ini telah menerangkan tentang teori atau model yang telah kami gunakan dalam melakukan uji kaji dalam kajian ini. Secara rumusannya, dalam kajian ini, kami ingin mengetahui dengan terperinci tentang strategi-strategi kritikan yang cenderung untuk digunakan dalam setiap kaum yang telah kami pilih untuk menjadi responden kami. Kita bergerak kepada bahagian kuasa ilmu. Kuasa ilmu merupakan perkara yang penting dalam sesebuah kajian kerana biasanya dia digunakan untuk dijadikan panduan dan rujukan ketika menjalankan sesebuah kajian. Kami telah menganalisis dan mengkaji beberapa sekajian khususnya yang menggunakan model strategi kritikan Nguyen. Kajian pertama adalah kajian yang dilakukan oleh Nguyen sendiri. Beliau menggunakan strategi kritikannya sendiri untuk menjalankan kajian ke atas bahasa Vietnam. Beliau mendapati terdapat 6 strategi terarah dan 9 strategi tak terarah yang digunakan oleh penutur bahasa Vietnam. Seterusnya adalah kajian dijalankan oleh Murad dan Helen. Pengkaji ini menggunakan strategi kritikan Nguyen untuk melihat lakuan tutur kritikan yang digunakan oleh penutur bahasa Arab Jordan. Hasil kajian ini mendapati terdapat 7 strategi terarah dan 11 strategi tak terarah yang digunakan oleh penutur Arab Jordan. Selain itu, kajian dijalankan oleh Christina Natalina turut dipilih. Hal ini demikian kerana beliau turut menggunakan model strategi kritikan terarah dan tak terarah. Beliau menggunakan strategi ini untuk melihat lakuan tutur kritikan yang digunakan oleh Rocky Gerung terhadap pemerintahan Joko Widodo. Hasil kajian ini mendapati bahawa terdapat 3 strategi terarah dan 2 strategi tak terarah yang paling dominan digunakan dalam lakuan tutur kritikan Rocky Gerung. Kajian yang terakhir yang dipilih adalah kajian daripada Siti Zuriah dan Kinanti. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan strategi kritikan Nguyen. Kajian ini memfokuskan kepada pelajar semester 1 di Universiti Muhammadiyah. Hasil kajian ini mendapati terdapat 5 strategi terarah dan 3 strategi yang tak terarah yang paling dominan digunakan oleh pelajar semester 1 tersebut. Secara kesimpulannya, kajian-kajian lepas itu dapat membantu kami dalam menjalankan kajian pada kali ini. Dalam menjalankan kajian ini, kami telah mengecilkan skop kami kepada beberapa aspek. Skop kajian ini tertumpu kepada lakuan tutur. Namun begitu, sangat mustahil bagi kami untuk menjalankan kajian kepada keseluruhan lakuan tutur yang digunakan di dalam kehidupan seharian. Oleh itu, kami telah mengecilkan skop kepada lakuan tutur kritikan. Dalam pemilihan responden pula, kami telah memilih kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain. Malah kami memfokuskan kepada pelajar UKM sahaja. Dalam kajian kami menggunakan satu teknik persempelan iaitu purpose sampling yang bermaksud persempelan bertujuan. Dalam persempelan bertujuan ini, kami telah menetapkan 20 sampel kajian iaitu terdiri daripada 5 orang daripada kaum Cina, 5 orang daripada kaum Melayu, 5 orang daripada kaum India dan 5 orang daripada kaum lain-lain. Peratusan bagi kaum ini pula ialah sebanyak 25% daripada kaum Melayu, 25% daripada kaum Cina, 25% daripada kaum India dan 25% daripada kaum lain-lain. Sebanyak 20 sampel ini terdapat 9 orang daripada jantina lelaki dan 11 orang daripada jantina perempuan. Peratusan bagi jantina ini pula sebanyak
45% daripada jantina lelaki dan 55% daripada jantina perempuan. Untuk mendapatkan data ini, kami telah menyiapkan satu set borang soal selidik TPW dan diedarkan menggunakan Google Form untuk diagihkan kepada pelajar yang belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan bahagian dapatan kajian yang kumpulan kami perolehi sepanjang kajian ini dilaksanakan. Yang pertama, mengenal pasti perbandingan jenis lakuan kritikan yang diguna antara kaum mengikuti model strategi kritikan dalam kalangan pelajar di UKM. Yang kedua, menganalisis perbandingan kecenderungan penggunaan strategi kritikan terarah dan tidak terarah mengikut kaum dalam kalangan pelajar di UKM. Berdasarkan pada 5 situasi ini yang telah disediakan untuk dijawab oleh responden yang telah dipilih, beberapa dapatan telah kami temui, khususnya apabila dikaitkan dengan penggunaan strategi kritikan terarah dan tidak terarah. Berdasarkan graf taburan kekerapan penggunaan model strategi kritikan terarah, didapati bahawa kaum Melayu lebih kerap menggunakan kritikan jenis penolakan dan langsung tidak menggunakan kritikan kesan dan akibat. Bagi kaum Cina pula, mereka lebih kerap menggunakan penilaian negatif dan penyataan kesukaran. Bagi kaum India pula, pola kekerapan mereka adalah sekata. Akhir sekali, untuk kaum lain-lain, mereka lebih kerap menggunakan kritikan kesan dan akibat dan langsung tidak menggunakan penyataan kesukaran. Dalam strategi kritikan yang tidak terarah, kaum Melayu paling kerap menggunakan kritikan jenis memberi pembayangan lain jika dibandingkan dengan kritikan yang lain. Bagi kaum Cina pula, mereka lebih kerap menggunakan kritikan jenis nasihat tentang perubahan dan langsung tidak menggunakan kritikan jenis pembetulan. Bagi kaum India pula, mereka lebih kerap menggunakan kritikan jenis bertanya ataupun mengemukakan perandaian dan juga kerap menggunakan pembayang lain jika dibandingkan dengan jenis kritikan tidak terarah yang dikategorikan. Akhir sekali, untuk kaum lain-lain, mereka paling kerap menggunakan kritikan jenis memberi pembayang lain dan langsung tidak menggunakan kritikan jenis mengemukakan standard. Berdasarkan graf peratus kecenderungan penggunaan strategi kritikan terarah mengikut kaum dalam kalangan pelajar di UKM, kita dapat lihat bahawa kaum Melayu mendominasi graf ini iaitu seramai 34% dan kaum India merupakan kaum yang paling rendah peratusannya iaitu sebanyak 24% sahaja. Seterusnya, untuk peratus kecenderungan penggunaan strategi kritikan tidak terarah, kita dapat lihat bahawa kaum India mendominasi penggunaan strategi kritikan tidak terarah iaitu sebanyak 76% dan diikuti oleh kaum Cina dan lain-lain sebanyak 68% dan yang paling rendah iaitu kaum Melayu iaitu sebanyak 56% sahaja. Berdasarkan data yang dipamerkan dalam graf ini, kita dapat lihat bahawa keempat-empat kaum lebih cenderung menggunakan strategi kritikan yang tidak terarah berbanding strategi kritikan terarah. Sebagai rumusan, dapat kita lihat bahawa kaum Melayu lebih cenderung menggunakan strategi terarah dalam lakuan kritikan mereka. Manakala kaum India pula dapat kita lihat bahawa mereka menggunakan strategi tidak terarah dalam lakuan tutur kritikan mereka. Secara keseluruhan, dalam kajian ini kami dapat melihat kepelbagaian variasi kritikan dalam kalangan pelajar UKM di samping melihat perbezaan dari segi aspek kritikan yang digunakan oleh pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekian, terima kasih. Bye-bye.